Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, dimulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, salam sejahtera. Saya ucapkan dan selamat pagi menonton kita pada pagi ini untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, sebelum saya meneruskan apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini, kita telah lihat sebentar tadi bagaimana sedikit bingkisan video yang memaparkan artikel-artikel berkenaan dengan judi ataupun berkenaan dengan tajuk perbincangan pada hari ini, iaitu hinanya judi. Sebenarnya yang patut kita fikirkan, di mana silapnya di dalam diri kita terjebak dengan satu perkara yang disebut sebagai judi yang tersangatlah hina. Baik, okey. Jadi saya ucapkan selamat menonton kepada penonton-penonton semua, dan seperti biasa saya maklumkan awal kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-88-1677, dan jika ingin buat panggilan tunggu sehingga talian dibuka barulah buat panggilan untuk bertanyakan soalan. Dan kalau nak bertanyakan soalan di ruangan Facebook juga boleh pergi ke Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3, boleh bertanyakan soalan di ruangan komen yang terposter perbincangan kita pada hari ini. Baik, tanggal 17 Januari 2022, hari Isnin pada hari ini kita mengupas berkenaan dengan topik akhlak hinanya judi. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Sebelum itu boleh bersedia untuk mencatat segala input menarik yang akan dikongsikan pada hari ini, semuanya untuk memperbaiki diri. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersama dengan kita di studio. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang ke studio. Dan hari ini satu tajuk yang perlu dibincangkan dan sangat penting untuk semua memahami. Sebab ramai di antara kita yang faham judi itu adalah bila mana ada kad di atas meja, main kad dan ada duit, tetapi mungkin ditukar dengan nama lain ataupun digunakan atau diaplikasikan dalam satu bentuk permainan yang lain. Dia dah anggap itu bukan judi. Kalau kita tengok di dalam kamus dewan, judi diartikan sebagai permainan yang memakai wang ataupun sesuatu yang berharga dengan niat untuk bertaruh. Tetapi daripada sudut pandang agama, jom kita dengarkan bersama dengan Datuk. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kerana dengan izin dan limpah kurnianya hari ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita dapat berkongsi, kita dapat mendengar dan menjawab soalan, insya-Allah. Pada masa yang sama kita dapat berkongsi soalan dan jawapan ini, dan ia termasuk daripada apa yang Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi Da'i, bila kita sebut tentang judi ini, ia bukan perkara baru. Ia berlaku zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Madinah sebelum jadi Madinah hari ini adalah tempat judi. Kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab yang mereka ini menjadikan judi itu sebagai cara hidup mereka. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi ubah cara hidup itu dengan turunnya ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuh, kata Allah Ta'ala. Allah kata jauhkan arak, judi, semua yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu sebahagian daripada benda yang sangat kotor dan jijik, dan Allah suruh jauhkan. Bila Allah suruh jauh, maknanya haram. Ya, al-ibti'ad fil ayah dalun ala at-tahrim. Setiap benda yang diarah Allah untuk tinggalkan, maka itu tandanya haram. Dan mungkin ada yang tanya, apa maksud
judi ini sebenarnya? Kata para ulama, kullu la'bin yakunu fihi ribhun. Ya, apabila mainan-mainan ataupun aktiviti-aktiviti yang ada keuntungan li fariqin wa khasratin li akhar, satu orang dapat untung, satu orang tak. Itulah yang dinamakan judi. Kalau katakan kita hari ni zaman dulu main kad. Tengok kad tu dah haram dah orang dulu kan. Zaman sekarang tak. Zaman sekarang ni macam-macam. Main golf. Kalau ada unsur judi dipanggil haram li ghairi. Main golf tu harus. Tapi bila masuk elemen-elemen judi, aktiviti-aktiviti judi, maka hukumnya jadi haram. Sama lah juga dulu bila ada orang tanya ulama, apa hukum main kad tu? Ulama sebut main kad itu harus. Dia nak main kad, boring-boring, tanpa ada unsur judi, tak ada masalah. Hukumnya harus, sebab ia permainan. Tapi setiap permainan yang di dalamnya atau dimasukkan di dalamnya unsur-unsur judi, perkara-perkara yang membawa pada judi, maka hukumnya berubah daripada harus kepada haram. Hari ni main game. Main game budak-budak pun sekarang dah pandai. Okay, I bet you. I bet you. Ya, budak-budak zaman sekarang kan. Okay, kalau siapa menang ni, kau kena beli baju ke apalah dia punya aksesori dekat kedai. Dia ada online, beli secara online tapi bayar bukan murah tau, 100. Baru ni ada orang tu anak dia beli sampai RM50,000. Oh, banyaknya. Beli kat 7E je. Mudah-mudah dia beli. Jadi maknanya benda tu bahaya. Kalau main bet macam tu, budak-budak diajar untuk berjudi daripada kecil. So, ibu apa kena berhati-hati masa anak minta duit nak beli perkakas ataupun alat-alat ataupun aksesori game tu, tanya dulu ni untuk apa? Beli untuk siapa? Sebab ada yang dia kata dia terpaksa beli untuk kawan dia kerana dia dah janji. Kalau kalah, dia kena beli. So, memang dia kalah. Itulah salah satu daripada unsur-unsur judi moden pada hari ini. Wallahualam. Baik, wallahualam. Dan betul kata Datuk sebentar tadi ya, bila mana zaman dulu memang digunakan kad, bila mana kita nampak ada meja pertaruhan di atas meja, ada kad duit dan pertaruhan lain yang berharga, barulah kita nampak itu adalah sebagai judi. Tapi pada zaman sekarang apa-apa pun boleh jadi pertaruhan, apa-apa pun boleh jadi judi, sebab semuanya itu kita kena faham baik-baik daripada perkataan judi itulah yang lahirnya pelbagai lagi perkara-perkara yang tidak diingini, khususnya harta yang tidak barakah masuk dalam kehidupan kita. Baik, dan mari kita ambil soalan pertama di Facebook pada hari ini ya, dari sahabat kita Puan Masrifah No Jamain. Mari kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 ada dinyatakan pengharaman judi secara berperingkat. Bolehkah Ustaz huraikan yang berperingkat tersebut? Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Masrifah No atas soalannya. Jadi saya serahkan kepada Datuk. Silakan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dia bukannya mengharamkan arak judi itu secara berperingkat. Tak ada. Dia tak ada siapa yang nak semayang. Yang haram secara peringkat ini arak. Arak memang ada peringkat dia. Mula-mula ya ada tahap yang paling rendah, jangan mendekati. Ya, jangan solat kalau kamu mabuk. Sehinggalah turun ayat yang saya baca kata, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Jauhkan. Turun ayat yang ketiga ini terus haram terus. Manakala judi memang Allah Subhanahu wa taala haramkan terus. Jadi dalam ayat ini memang Allah dia bawakan dalam bentuk persoalan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apabila orang Arab tanya kepada Nabi SAW mengenai arak dan juga judi. Sebab arak judi ni dia suami isteri. Bila arak ada judi, bila judi ada arak, dia sekali sekarang. Qul fihima, maka Allah ajar Nabi SAW, katakan wahai Muhammad, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas.
Sesungguhnya pada kedua-dua itu ada dosa yang sangat besar, wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan kebaikannya tu sikit berbanding keburukan. Sebab ada orang Arab kata, kalau kita jual judi ni, jual arak boleh kaya. Kalau kita main judi ni, kita cepat kaya sebenarnya. Kita letak 10 boleh dapat 100. Kita letak 100 dapat 1000, letak 1000 dapat 1 juta. Itu kalau kau dapat, kalau tak dapat. Nampak tak? Betul. Jadi itu sebabnya perbincangan ulama jelas. Ya, pengharaman ketika itu dulu Allah Subhanahu Wa Taala tekankan kepada arak. Ada tadarruj, pengharaman itu secara berperingkat. Manakala judi itu dia turun dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka di waktu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia mendatangkan keburukan dan kebinasaan kepada mereka yang bermain dengan judi ketika itu. Wallahu a'lam. Baik. Itu satu tamparan hebat pada kita bila mana kita memerhatikan yang mana ramai di antara kita yang menganggap judi itu sebagai satu permainan biasa dan dia kata alah pertaruhan kecil je macam Datuk kata tadi RM10, RM20. Tapi bila mana dia sebut ataupun dia faham yang mana dia kata ini juga mungkin boleh jalan cari rezeki, dia kata ni aku usaha ni, dia kata ni. Tapi caranya itu silap. Dan kalau kita tengok ya pesan daripada Imam Malik menyatakan judi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah judi yang bersifat sia-sia seperti permainan yang menggunakan buah dadu, catur dan sebarang elemen hiburan yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua, judi yang bersifat pertaruhan iaitu apa-apa yang berbahaya, menggadaikan diri ataupun harta. Itu dia. Kan dua jenis. Baik. Dan seterusnya, kita ambil soalan Facebook pula ya dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Datuk katanya, ada dua soalan. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan manusia semakin galak berjudi? Dari sekecil-kecil jenis judi hingga ke peringkat paling besar. Dan soalan yang kedua, sekiranya seorang Islam terlibat dalam kancah perjudian, dia mati sebelum sempat bertaubat, apakah balasan akhirat yang paling sesuai baginya? Daripada soalannya nampak marah tu ya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rahimah Saud. Jadi saya serahkan kepada Datuk. Silakan. Okey, apa sebab ya orang ni dia jadi terlibat dengan judi, jadi minat untuk berjudi? Kerana mereka melihat kepada material tu sendiri. Dia hanya tengok kepada duit, dia tengok kepada kekayaan, dia tengok orang yang berjudi ni kaya, ya. Dia hanya nampak benda dari satu side positif. Ya, betul. Dia tak tengok dari side yang negatif, dia rugi tu. Sebab benda-benda hari ni orang akan tengok, aku menang judi. Aku dapat banyak duit. Aku kaya gini-gini. Dia nampak yang itu, dia tak nampak yang orang bunuh diri. Dia tak nampak orang terjun bangunan sebab apa, dia dah kalah judi, dia kena kejar dengan geng-geng yang dia berhutang dan macam-macam lagi. Sebab mereka hanya melihat satu side. Itu yang Allah bagi tahu. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan tu lebih banyak daripada yang baik ni. Walaupun adalah nampak baik dia pun untung, dapat kaya sekejap. Sikit seorang yang kaya, 9 orang jatuh miskin. Kalau 10 orang main judi, seorang yang kaya yang dapat untung tu, yang menang, yang 9 lagi kalah. Dia tak nampak yang 9 tu. Tu sebabnya mereka tertipu dengan apa? Dengan nikmat-nikmat yang mereka lihat daripada judi itu. Mereka fikir nak kaya semata-mata tetapi tak fikir tentang ketakwaan. Itu yang pertama. Nombor 2, kalau dah terlibat dengan judi, mati tak sempat bertaubat, kena ingat ya tuan-tuan perempuan, harta ini akan dipersoal depan Allah. La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Mereka ini tidak akan berganjak daripada satu tapak ke satu tapak kecualilah dia akan ditanya 4 perkara. Antara dia, an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah. Duit dia daripada mana dia dapat, ke mana pula diinfakkan. Allahu Akbar. Jadi kalau katakanlah dia ini berjudi, hidup dengan judi, terlibat dengan judi dan sebagainya, na'uzubillah, di akhirat dia akan pasti berada di dalam neraka Allah
Kemudian harta yang dia dapat itu akan dilaknat dan melaknat tuannya itu. Allahu Rabbi. Allah. Jadi kita yang dapat duit ni akan dilaknat dengan siapa? Dengan duit yang kita cari. Jadi itu sebabnya berhati-hati, harta yang kita ada, pastikan harta itu daripada rezeki yang halal, rezeki yang bukan syubhah, rezeki yang pasti daripada sumber-sumber yang baik, insya-Allah. Ya betul, rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang diyakini, dan kerana apa? Nak bawa balik untuk keluarga kita yang tercinta. Baik, sudah penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika, kembali duduk di meja perbincangan, dan pun anda kembali bersama dengan kita untuk mencatat segala mutiara kata yang akan disampaikan pada pagi ini tentang akhlak, tentang topik pengajian kita berkenaan dengan hinanya judi. Kalau tadi kita dah kupas sedikit di awal berkenaan dengan kefahaman kita sebenarnya bagaimana yang dikatakan judi itu, dan macam saya kata di awal tadi, ramai yang anggap hanya sekadar kad di atas meja lalu dilempar-lempar, ada duit di tengah, macam itulah selalu kita tengok di dalam filem-filem, tetapi ada lagi ya perkara-perkara lain ataupun perbuatan-perbuatan kita yang lain melibatkan judi, tetapi kita tidak perasan. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Pak Suli Romli. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya, soalan saya, apakah bentuk-bentuk pertandingan yang dilarang untuk menyertainya yang terlibat secara langsung atau tidak ke arah perjudian, sama ada dalam bidang hiburan, sukan atau apa jua? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Suli atas soalan yang ditanyakan. Jadi jenis-jenisnya, silakan Datuk. Okey, kalau kita melihat kepada perbincangan ulama, ya, ulama cuba membahagi-bahagikan judi pada hari ini. Ya, judi hari ini kalau kita lihat, dia ada dalam tiga aspek, tiga perkara, tiga keadaan. Pertama, dari sudut aktiviti. Yang kedua, pertaruhan. Yang ketiga, nasib. Nasib. Dalam orang apa? Bukan perniagaan, tetapi dia lebih kepada nasib. Itu tiga benda ni kena berhati-hati. Dari sudut aktiviti, sebagai contoh, permainan semata-mata. Macam hari ni main game, main golf, main apa sajalah. Yang letak duit kat situ, habis. Tuan yang main tu letak duit. Habis. Saya letak duit 10, Penidai letak 10, jadi 20. Tapi sebab kita bertanding ni, berlawan main game, siapa menang? Oh, aku dapat gol. Saya dapat gol kan dalam game tu. Saya dapat RM20. So, apa yang Dai dapat? Tak ada apa. Tak ada, khasarah, kerugian. Itulah judi. Permainan yang beroleh harta pun sama juga. Yang permainan-permainan yang ada sifat permainan harta ataupun jenis-jenis yang berbentuk pelaburan. Pelaburan hari ni ada yang melabur, tu yang nak bagi tahu ni. Ada orang Islam kita rugi ratusan ribu ringgit, walaupun nampak ratus je, bukan juta, tetap judi. Contoh dia ada gharar, benda yang tak jelas, kemudian dia bawa pada perjudian lah. Macam contoh dia buka pelaburan. Okey, pelaburan ini ada unsur-unsur yang membawa kepada keuntungan. Tapi dia tak bagi tahu berapa keuntungan. Kalau dapat, kalau tak dapat, mana boleh macam tu? Memanglah dia kena letak dah berapa persen daripada awal. Kita berapa peratus? Okey, kalau katakan mudharabah itu ataupun kita punya pelaburan itu untung, kita rasa sama-sama ikut persen yang telah diberikan. Kalau rugi, kita rasa sama-sama. Itu sebenarnya pelaburan. Tapi ada juga yang menggunakan, yang menjual, ada yang sebagai contoh, dia jual rumah. Dia jual rumah dalam bentuknya tau. Dia jual rumah. Okey, saya nak jual rumah ni, harga murah je, RM70,000. Ni ramai yang kena tipu, scam buat rumah. RM75,000, rumah kecil. Kat mana? Nanti kita akan bagi tahu kat mana. Mana boleh, itu horor. Tapi minta bayar dulu. Dia mestilah kena bayar dulu. Kat mana rumah tak tahu lagi. Tanah mana, wallahu alam. Itu semua tu dia main nasib-nasib, itu semua tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi oleh kerana itu kena ingat, jenis-jenis aktiviti-aktiviti ini kena sentiasa rujuk
kepada pakar. Tengok kepada pandangan bank negara, apa pandangan SC dan sebagainya, barulah kita akan selamat ya daripada penipuan-penipuan, skamer-skamer yang bersifat judi ini. Yang untung pihak penganjur. Manakala kita yang terlibat ni semua ni rugi belaka. Mungkin ada seorang yang untung daripada ramai-ramai ribuan yang masuk tu, seorang yang untung. Kadang-kadang dalam televisyen hari ni pun ada juga yang buat macam tu. Okey, kita buat undian. Siapa undi paling banyak dia akan dapat. Orang ni undi habis beratus-ratus ringgit, ada yang ribuan, dengan harapan dapat kereta sebuah. Tengok-tengok tak dapat apa. Yang masuk, yang bayar 2-3 kali ya, habis dekat RM3 dapat kereta sebiji. Itulah judi. Nampak? Wallahualam. Jadi daripada yang saya lihat yang 3 tadi tu, yang nasib itu ada soalan yang boleh kita bangkitkan, tetapi tak apa, kita akan simpan dulu kerana kita nak ambil pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Supina Yusof. Oh, Puan Supina. Silakan soalan Puan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, macam ni kan, apakah bahananya orang judi ni sehingga Allah melarang, dan bagaimana kalau dia beri makan kepada ahli keluarganya, dan seandainya dia dah dengar tanyalah Ustaz ni, dia rasa insaf kan? Macam mana dia nak kembali ke pangkal jalan tu Ustaz? Satu lagi saya, kalau beli ekor tu kan Ustaz, adakah sama dengan judi tu Ustaz? Beli apa? Ekor. Nombor ekor. Okey. Okey, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Supina atas soalan yang ditanyakan. 2 ya. Dia kata yang pertama, bahananya kenapa dilarang, dan bila mana bawa balik ke dalam keluarga, bagaimana harta tersebut, dan bila mana insaf, dengar tanyalah Ustaz katanya, bagaimana nak kembali ke pangkal jalan. Dan soalan kedua tentang nombor ekor tu lah. Silakan Datuk. Okey, apa bahana judi ni? Kenapa judi tu diharamkan? Ya, judi diharamkan pertama, ia mendatangkan kemudaratan kepada mereka yang terlibat dan memberi keuntungan kepada orang-orang tertentu saja. Bukannya semua dapat untung. Yang untung seorang, yang rugi 9. Gitu lebih kurang. Itu yang pertama. Maknanya dia tidak jelas. Nombor 2, keberkatan hilang. Sebab kita mengambil hak orang. Nampak tak? Kita kalau bagi RM10, kita akan dapat apa? RM10. Kalau saya ada RM10, saya akan dapat boleh makan pagi, saya boleh makan roti canai, saya boleh makan nasi lemak, saya boleh minum air. Saya dapat manfaat daripada RM10. Tapi kalau dah berjudi, tak dapat apa-apa. Hanya dengan nombor tu, tak dapat. Kita dah habis 10, 20, 30, 50, 100, 1000. Kita tak dapat apa-apa. Hanya kerugian dan keuntungan kepada pihak yang tertentu. Jadi hilang keberkatan. Kita mengambil hak orang, ataupun kita bila sebut hak orang ni, orang kata Ustaz, saya bagi je kepada tu, dia dapat sudah lah. Saya tak dapat pun tak apa. Ya, RM1000 awak tak dapat. Awak rugi RM1000. Tapi awak ingat, RM1000 tu bukan milik awak saja, milik orang fakir miskin. Betul. Milik anak-anak kat rumah, milik isteri kat rumah. Semua tu kena ingat. Jadi itu yang Allah kata, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang haram. Nombor 3, kesan judi ini dia akan menyebabkan orang akan berhutang. Sebab dia ada perasaan akan menang. Dia kata, aku menang nanti. Saya dah kalah ni, dah kalah teruk. Saya habis dah RM5,000, saya kata tak apa, lepas ni ada pertaruhan RM10,000. Aku pinjam daripada dai RM5,000, mana tahu menangnya dapat RM10,000, RM5,000 bayar langsai hutang yang judi yang sebelum ni, RM5,000 bayar balik pada dai. Itu harapan. Pinjam RM5,000, main judi, kalah pula, na'udzubillah. Ini sangat bahaya. Itu sebabnya dia mendatangkan mudarat pada diri dia dan juga orang lain. Betul. Kalau dai dia ni orang baik, tak apalah. Masalah kalau dai ni ahlum, pinjam RM5,000 dia jadi dah RM7,500. Maka tak boleh bayar. Tak boleh, dia tak kacau kita, dia tak dapat duit kita, dia kacaunya family kita. Tak pasal-pasal orang yang tak bersalah terlibat. Betul. Nampak tak? Betul. Jadi itu sebabnya Allah haramkan, yang Allah bagi tahu kebaikannya sangat sikit berbanding keburukan.
Jadi Allah dah pesan jangan mendekati judi itu langsung. Yang keempat, judi diharamkan. Kenapa? Kerana ia tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada kita. Dia hanya lebih kepada angan-angan saja. Hatta kalau kita tanya orang bukan Islam pun, saya tanya, sebab saya ramai kawan orang bukan Islam yang berjaya ni. Saya kata, you dah kaya-kaya, you tak main judi? Oh, yo, dia kata, buat apa main judi? Dia kata. Main judi, dia kata, sekali kita letak 10,000, belum tentu lagi boleh dapat balik 10,000. Nampak tak? Dia kata tak dapat balik. Tapi kadang-kadang dia kata sebab nak main kawan-kawan. Mereka pun rasa macam, tapi sebab dia jadi budaya. Itu sebab dia akhirnya merugikan kepada semua pihak. Jadi oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita terlibat dengan judi. Bagi mereka yang dah terlibat, kemudian dia bertaubat. Tengok, tanyalah ustaz pagi ni. Bagus juga Kak Supinah ni. Ya, dah tengok orang, dia kata apa? Dia tengok, tanyalah ustaz. Kata rupanya haram, rugi. Betul lah ustaz kata rugi. Saya dah rugi banyak, dia kata. Betul lah ustaz kata disebabkan judi saya dah hutang banyak dah ni. Maka tuan-tuan dan puan, apa perlu buat? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Pertama, taubatlah dengan taubat-taubat nasuha. Jangan dekati langsung sahabat-sahabat dan jangan terlibat langsung dengan judi yang pernah kita terlibat sebelum ni. Yang kedua, bayar semua hutang-hutang kita tu, dah tutup buku, mulakan dengan buku yang baru. Wallahu alam. Contohlah kalau dia main judi menang lebih kurang dalam 50,000. Jadi duit judi tersebut kalau dia dah taubat, apa yang dia nak buat dengan duit tersebut? Jadi untuk jawapannya ya, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada penonton semua. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada hari ini. Dan paling penting ya, kita nak dapatkan sesuatu daripada perbincangan kita, bukan sekadar mendengar, bukan sekadar melihat, tetapi kita nak catat nota-nota penting dan sebarkan kepada sahabat-sahabat kita supaya semua tahu dan tidak keliru lagi, khususnya berkenaan dengan hinanya judi yang kita bawakan untuk perbincangan pada hari ini. Dan pastikan kita sebarkan, semoga semua beroleh manfaat. Jangan lupa hashtag Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kalau di Facebook, jangan lupa tag kita di Tanyalah Ustaz TV3. Baik. Daripada soalan yang saya sebutkan sebentar tadi sebelum kita berehat, yang mana saya kata kalau contoh orang tu berjudi ataupun yalah dia buat selain daripada pertaruhan ataupun permainan yang bukan sekadar kad tetapi ada pertaruhan juga, dia menang ya, Datuk, dia menang adalah lebih kurang dari 50,000. Jadi duit tu sebenarnya dia boleh buat apa bila mana dia sudah bertaubat, bagaimana dia nak selesaikan duit tersebut daripada hasil perjudian tadi. Dan kita kaitkan dengan soalan dari sahabat kita di Facebook. Jom kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum, dari Aisyah Icha. Soalan saya, ada segelintir orang yang beranggapan duit judi hanya tidak boleh digunakan untuk makan dan minum, tapi boleh digunakan untuk beli keperluan lain. Adakah tanggapan ini sesat lagi menyesatkan, katanya. Terima kasih Aisyah Icha atas soalan yang ditanyakan. Silakan Datuk. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, orang yang cakap bila dapat menang duit judi ni, ya kita tak boleh makan dan minum je. Kita boleh beli baju, kita boleh beli kereta, beli motor, kan, bayar rumah. Tuan-tuan, bila Allah haramkan suatu perkara, haram untuk semua. Bila Allah haramkan mengambil duit, mendapat ataupun mengambil hasil daripada judi, maksudnya duit tu tak boleh guna langsung untuk semua perkara. Apatah lagi nak dibayar zakat. Dia dapat pergi kat pusat zakat, saya ni nak bayar zakat. Oh, bayar zakat. Ni zakat apa? Pendapatan. Pendapatan apa? Judi menang 50,000. Tak, memang takkan diterima dia. Oleh pusat zakat untuk kita bayar dengan mereka. Itu kena ingat ya. Jadi maknanya duit zakat itu tidak boleh bukan saja dimakan, bukan saja diminum, tapi tak boleh juga untuk beli pakaian-pakaian keperluan. Apa saja kepergunaan untuk diri kita dan juga orang lain. Bagi mak kita ke, bagi adik kita pakai untuk dia guna, tetap tidak dibenarkan. Sebab apa? Judi itu haram untuk semua. Okey? Jadi macam mana nak buat? Duit itu diserahkan kepada pihak berwajib
antaranya Baitul Mal. Nanti Baitul Mal tahulah macam mana nak uruskan duit-duit yang daripada sumber haram ini untuk dilakukan pada perkara yang sesuai. Antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia melihat bahawa duit-duit haram yang dikumpul daripada duit judi, duit arak, duit apa lagi, duit riba akan digunakan oleh kerajaan untuk membuat bangunan-bangunan, keperluan-keperluan yang digunakan oleh semua manusia. Tak kira orang Islam ataupun orang bukan Islam. Itu sebab dia buat jambatan, dia baiki jalan raya. Itu semua tu pihak kerajaan yang akan buat. Wallahu a'lam. Ya, kita ubah tanggapan itu yang kata tidak boleh beli makan dan minum saja sebab takut jadi darah daging katanya. Tapi beli benda lain tak apa, dia kata. Itu satu tanggapan yang silap. Hari ini kita sudah pun perbetulkan tanggapan itu. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan, siapa di sana? Saya Nurini binti Abdul Latif pada Buntung, Ipoh, Perak. Oh, dari Ipoh Puan Nurini. Ya, silakan soalan puan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya satu soalan. Apakah hukum pertandingan joran atau memancing ikan, adakah ia dikira judi? Dan saya akhiri dengan 2 rangkap pantun. Melangkah kaki ke bilik mandi, alangkah hina bermain judi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya puan dengan pantun dua rangkap ke 2 kerat, pantun 2 kerat sebentar tadi tentang hinanya judi, dan soalan tadi tentang pertandingan memancing ataupun joran katanya. Bagaimana, adakah terlibat juga dalam percutian, Datuk? Silakan. Okey. Kalau kita pergi memancing memancing, saya pergi berdua dengan dai letak 100, saya letak 100. Siapa dapat ikan banyak, dia akan dapat 200. Itu judi lah. Ini judi dalam kalangan pemancing ikan. Okey. Judi dalam kalangan pemain golf ada juga. Main 4 orang, letak seorang 100. Jadi 400. Siapa yang menang, dia akan ambil semua 400 tu. Jadi itu semua tu judi yang diharamkan. Tapi kena ingat juga, bila orang pergi memancing dekat pertandingan dekat tasik-tasik tertentu ataupun tasik buatan milik orang tertentu kan. Dia bela ikan, kemudian dia buat pertandingan tangkap ikan ikan patin sebagai contoh, ataupun ikan ikan kelah ke apa, tak kisahlah. Ya, saya bukan reti sangat bab ikan ni. Tapi yang pastinya dia adalah ikan-ikan tertentu dia buat. Jadi kita masuk tu, kita bayar kepada pihak pengurusan, bayar kos pengurusan. Mana kos yuran masuk dalam tu. Jadi yang pemilik semua yang masuk tu dia bayar kos pengurusan, sebab dia bayar tu kos untuk untuk makanan ikan, faham. Dia bayarkan kos elektrik, kos apa sajalah yang diperlukan untuk buat kolam ikan tu. Faham. Tapi pada masa yang sama dia buat pertandingan bukan duit daripada kita semua ni. Hadiah tu. Hadiah bukan daripada kita. Bukan daripada semua penyumbang, tetapi daripada sponsor orang luar. Mungkin syarikat A, syarikat joran A yang jual benda ni, dia yang sponsor. Itu tak ada masalah. Boleh dibenarkan kalau dia macam tu. Jadi sekarang ni yang tak boleh ni, kita bayar tu dekat pihak penganjur. Bayar tu memang niat untuk beli hadiah dah. Itu tak boleh. Faham. Dengan harapan kita bayar RM50 ni, kita akan dapat hadiah lepas ni dengan daripada penganjur. Tak boleh. Itu tak dibenarkan. Tapi duit yuran tadi kalau bayar staff ataupun kaki tangan tu boleh? Boleh. Boleh. Duit memang kita bayar yuran tu untuk kos pengurusan. Kos pengurusan ni di bawah pengurusan tu dia ada bayar urusan makan minum ikan, makanan ikan, kos penyelenggaraan kolam ikan, kos untuk bayar gaji pekerja-pekerja, kos macam-macam kos lah. Belikan sarapan pagi untuk semua boleh lah itu. Boleh, cuma hadiah tu tak boleh. Hadiah tak boleh lah. Baik lepas kecuali memang dia ada pihak pengurusan, dia ada tabung lain. Tabung tu memang dia tak ada kaitan dengan duit orang bayar ni, dia yang keluarkan duit, dia beli hadiah daripada situ. Tak ada masalah. Baik. Itu yang patut kita fahami sebab yang tu lagi masih ramai yang keliru berkenaan dengan perkara tersebut tentang pertandingan ataupun apa-apa jua yang kita masuk, tetapi kita terlupa ada unsur perjudian di dalamnya. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Fidah Ida.
Katanya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, adakah permainan games online, betul ya, game online juga termasuk di dalam kategori perjudian tanpa sedar? Sesetengah game di dalam gadget disediakan secara percuma dan ada juga game secara berbayar dan berkumpulan. Amat merisaukan apabila boleh dikatakan anak-anak zaman sekarang terlalu asyik dengan permainan game online ini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Fidah Ida atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan kerisauan. Mungkin ada unsur perjudian dalam game di atas talian. Datuk, silakan. Game atas talian ini dia boleh jadi perjudian apabila pemain-pemain itu dia menetapkan syarat akan dapat hadiah daripada sumbangan-sumbangan mereka. Main 3 orang. Okey, dia janji. Setiap mereka berjanji kalau dia menang, kalau salah satu daripada kita menang, dia akan dapat apa? Dia akan dapat hadiah RM30 yang telah kita kumpul. Sama juga. Dia akan jadi game itu yang asalnya harus menjadi haram kerana sumber ataupun terdapat unsur judi dalam tu. Dia panggil haram li ghairi. Datang haram mendatang. Haram mendatang ni elemen judi dalam mainan game itu. Itu memang tak dibenarkan. Itu sebabnya kalau nak mendetail, nak melihat konsep game tu, ada judi tak judi, itu kena kajian lah. Ya, pakar-pakar kena tengok lah, kena fokus kepada satu-satu game yang ada dia bayar duit ke apa semua tu, dia bagikan habuan dan sebagainya. Itu kena kajian yang mendalam lah. Ya, kena pengkaji itu sendiri kena main game. Ya, dia kena tengok ada tak unsur judi dekat permainan-permainan game tersebut. Tapi kalau katakan game secara umum harus. Tapi bila pemain-pemain telah meletakkan syarat-syarat tertentu dan meletakkan habuan-habuan tertentu daripada poket kita semua yang terlibat mainan itu, maka ia boleh jatuh kepada judi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tapi memang budak-budak zaman sekarang pun ada yang buat macam tu. Dia, anak saya pun main game kan. Jadi dia tanyalah, dia kata boleh ke orang buat macam ni? Dia kata okey, kita main 3 orang, kalau kita dapat bunuh 5 orang ataupun main game kan, ada tembak-tembak kan. Dapat bunuh 3 orang, 2 orang tu dia kena tampung beli aksesori game tu. Dia online. Benda tu dia macam belikan untuk yang menang. Belikan untuk yang menang. Tu tak boleh lah. Tak boleh lah. Saya kata beli apa? Kita tak tahu, kita boomers kan. Dia kata okey, belikan pakai baju tebal, baju kali peluru yang lebih advance. Dia kena beli tau. Dia kena beli online, kena bayar, kena transfer. Ataupun dia pergi dekat kedai-kedai kios-kios kat luar sana, boleh beli secara online. Aduh, macam-macam zaman sekarang. Tu sebab ibu bapa tolong pantau. Hati-hati. Dan pantau, kalau jenis macam tu, kalau anak nak beli untuk dia tak apa. Duit banyak, tak apalah. Anak nak beli harga RM100. Beli peralatan perang untuk game dia tu. Online, benda tu dia akan masuk dalam game tu. Tak ada masalah lah untuk dia kan. Bapak kena tengok lah. Tapi ada orang dia kata, nak beli untuk kawan lah. Kenapa beli untuk kawan? RM100 ni bukan sikit. Kalau sederma lain lah, kalau sedekah lain lah, nak beli buku kan. Ni kenapa pula nak belikan baju aksesori game tu kepada anak orang lain? Sebab saya dah janji. Saya main game kalah. Jadi saya kena ganti balik. Saya kena ganti apa awak main game, kenapa kena ganti? Rupanya perjanjian ini dipanggil perjanjian syaitan. Perjanjian syaitan. Itu nama berjudi kan. Na'udzubillah. Baik, itu jawapannya berkenaan dengan kerisauan yang timbul dari kalangan ibu bapa yang mungkin melihat anak-anaknya bermain game online, tetapi dalam tu juga ada unsur perjudian yang tidak sepatutnya. Baik, Datuk, mungkin boleh saya timbulkan satu soalan. Contoh di awal tadi kita ada sebut berkenaan dengan jenis-jenis perjudian dan di antaranya adalah nasib. Nasib, di dalam nasib itu kita tengok untung ataupun rugi. Jadi kita ambil contoh mudah lah. Contoh ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah yang mana contoh satu karnival dia buat cabutan bertuah. Dia ada dua jenis yang datang. Yang pertama dia beli barang, tapi orang tu kata ada cabutan bertuah, dia pun letak dalam dia punya balang. Dia kata tak apalah, dapat tak dapat, lantaklah aku nak beli barang. Tapi ada yang kedua ni, dia memang datang itu untuk target nak dapatkan hadiah cabutan bertuah. Jadi dia beli barang, memang niat utama dia nak dapatkan. Adakah yang niat nak dapatkan cabutan bertuah itu termasuk juga dalam judi, Datuk?
Okey, kalau katakanlah memang dia cabutan bertuah ni dia ambil daripada duit dia. Tu buat macam cabutan bertuah ni kena beri ingat juga. Contoh dia buat dia kutip daripada semua yang peserta. Okey, semua peserta kena bagi RM100. Faham? Okey. Nak buat cabutan bertuah ni. Semua peserta bagi RM100. So ada 10 orang dia jadi RM1,000. Kan? RM1,000. So daripada 10 orang tu hanya 2 orang dia akan dapat. Hadiah dibeli daripada RM1,000 yang kita kutip 10 orang tu. Itu memang confirm judi. Yalah, betul. Tak boleh. Tapi kalau kata sekadar dia pergi ke orang kata apa? Pergi ke pasar raya, dia belilah apa saja. Memang dia nak beli pun. Ya, betul. Dia punya resit tu pihak syarikat pihak gedung itu dia kata okey letak dalam ni, mana tahu dapat hadiah. Bagi hadiah tu bukan daripada duit yang kita beli barang tu. Faham. Daripada syarikat. Dia nak galakkan orang datang, okey ni cabutan bertuah. Ini baru betul. Syarikat yang bagi hadiah. Betul, faham. Bukan kita yang Kumpul duit. Yang kumpul duit untuk beli hadiah dan salah seorang daripada kita akan dapat. Itu tak boleh. Ini syarikat yang bagi. Baik, kan? Tak ada masalah. faham. Jadi unsur cabutan bertuah itu juga kena perhatikan bagaimana kita mengendalikannya. Adakah hadiah itu dibeli daripada duit peserta yang masuk ataupun juga daripada penganjur sendiri yang mengeluarkan, yang itu tidak ada masalah. Baik, kita beri ruang untuk kita berehat seketika. Kembali selepas ini, sahabat Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lebih banyak perbincangan, jangan ke mana-mana. Baik, kita kembali untuk bersama di dalam perbincangan bagi menghuraikan kekeliruan ataupun nak membetulkan kefahaman kita semua berkenaan dengan satu istilah, iaitu judi, yang mana ramai yang menganggap satu permainan biasa ataupun sekadar suka-suka main, hanya sekadar menghiburkan diri, tetapi ada pertaruhan. Jadi yang dekat pertaruhan itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kalau setakat saja-saja tidak ada pertaruhan, hanya main untuk hiburan, iaitu ceritanya di tempat lain. Tetapi yang ini ada unsur pertaruhan melibatkan kerugian mana-mana pihak. Yang ini patut kita jauhkan kerana ini satu dosa yang besar dan larangannya sangat tegas di dalam Al-Quran. Baik. Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya dari penonton, saya nak bangkitkan satu soalan, Datuk. Tadi kita ada sebut tentang game online kan? Sekarang dekat Facebook dekat Facebook dia ada satu macam studio ke apa, saya tak pasti, tapi nak sebut lebih kurang macam studio lah, lebih kurang kepada live streaming. Live streamer yang main game lebih kurang 4 jam, 5 jam tu, bila mana ada penonton datang, dia tengok dan dia bagi star. Kan, dia bagi star, dia bagi bintang. Tengah live dia bagi bintang, yang tengah live ni pun kata terima kasih bagi 300 bintang, 400 bintang. Dan yang jadi persoalan dia, bintang ini adalah nilai duit. Lagi banyak bintang dapat, lagi banyak duit orang tu siapa yang dapat. bagi? Penonton akan bagi bintang. Nak bagi bintang tu dia kena bayar. Contoh 500 bintang RM10. Dia kena transfer. Jadi dalam unsur ni, adakah melibatkan kerugian pada mereka yang bagi bintang tu, ataupun yang dapat hasil daripada itu, bagaimana dia punya pendapatannya? Sekarang ni yang main game, dia main game, dia dapat hadiah. Dia dapat hadiah. Ni kena tengok akad apa dia pakai. Yang bagi dia memang tak ada niat apa-apa. Sekadar sedekah biasa. Itu sebab saya kata akad tu akad apa? Pertama, dia tengok, saya tengok dai main game. Dai main game hebat, wallah, dundang. Hullah. Baguslah dai. Dia jadi macam pendapatan tau. Faham. Jadi macam mana dia buat? Yang tengok ni dia macam berpuas hati, dia belajar daripada dai cara selok-belok main tu. Maka dia kata, saya nak bagi 5 star dengan bayaran RM10 hadiah. Dapatlah akad hadiah. Faham? Kalau dia niat dia tengok kesian naif betul dai ni. Kesian betul. Aku bagilah 5 star dengan bayar RM10 sedekah. Dapat angkat sedekah. Faham. Jadi tak ada masalah, dia tak jadi judi situ. Sebab apa? Sebab memang saya yang beri ni tak ada niat apa-apa pun. Faham? Dia lain, dia berbeza dengan undian tadi. Undian yang semua orang berundi, siapa paling banyak undi dia akan dapat cabutan bertuah, tak boleh. Semua mengharap, mana tahu aku banyak lagi undi, nanti nama saya akan terlibat, akan dapat hadiah kereta sebuah. Tak boleh. Itu niat tak betul. Macam ni memang
dia bagi tu tak ada niat apa-apa. Tak ada niat untuk dapat balik. Sebab dia memang niat nak bagi kepada dai atas dasar hadiah atau sedekah atau apa lagi? Pemberian biasalah. Pemberian dia hadiah sedekah lah. Ya, betul. Macam ujrah nak bagi upah apa? Upah apa tak ada. Mungkin kalau dia niatkan, dia tengok permainan game itu salah satu daripada kaedah dia nak kena belajar tu, dia mungkin kan? Jadi ujrah. Tengok pada akad lah. Tapi contohlah kalau dia kata, okey, semua bagi saya 5 star, nanti saya akan pilih 5 orang yang bertuah. Kan, untuk join saya. Jadi itu dia tak ada masalah juga. Kena tengok macam mana. Kena tengok pula apa transaction selepas itu. Sebab nak tentukan hukum ni, dia kena tengok satu persatu. Setiap proses itu kena tengok. Betul. Ada tak unsur judi, ada tak tu kena tengok selepas tu. Sekarang ni proses yang pertama ni tak ada isu. Tak ada masalah. Tak ada isu. Dia tak ada kaitan dengan judi. Baik, okey. Baik, terima kasih Datuk. Dan ini pun satu pencerahan ni untuk streamer-streamer di Facebook ya. Jadi tidak ada masalah. Teruskan memberi manfaat dan mengajar ya. Baik. Seterusnya kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Ada beberapa soalan tu saya nampak tu banyak juga ya. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum katanya. Terdapat 3 orang, yakni A, B orang Islam dan C bukan Islam. C dikenali sebagai suka main loteri dan sering menang. C ingin belanja makan A dan B, ya. A menolak kerana risau tentang duit C mengandungi unsur haram. B menerima kerana berpendapat duit C sudah bercampur dengan hasil lain. Siapa yang betul Ustaz? A atau B? Terima kasih Puan Intan Zurin Abdul Razak atas soalan yang ditanyakan. Menarik dan cantik soalannya. Diserahkan kepada Datuk. Silakan. Okey. Dia ada 3 orang. Ada 3 orang. A, B, C. C ni kaki judi. Dan dia kalau main judi memang menang. Memang luck baik dia ni kan. Tapi sebenarnya kena tengok juga. Mungkin dia tunjuk yang dia menang je. Yang dia tak menang, dia tak tahu. Betul. Dia makan pil tidur apa semua tu. Cuma yang menang-menang tu kawan-kawan ni semua dah tahu. Jadi sekarang ni A, dia tolak terus. Dia tak nak makan, kalau mamat ni belanja makan memang dia tak mau. Sebab apa? Dia tahu dia ni memang pendapatan dia 100% daripada judi. Yang kedua pula, dia kata dia makan je. Sebab dia kata duit tu dah bercampur. Dia masuk dalam akaun tu dah bercampur dengan duit bisnes apa semua kan. Dia termasuk syubhah. Jadi pandangan yang paling kuat kat sini, yang selamat adalah A. Sebab dia tahu orang tu memang kaki judi. Dan dia tahu orang ini adalah merupakan penjudi tegar yang selalu menang dan duit dia pun ada banyak. Jadi dalam hal ini A lebih selamat kerana dia keluar daripada syubhah yang boleh mendatangkan kemudaratan apabila keberkatan hidupnya ditarik oleh Allah akibat daripada perkara-perkara ini. Kena ingat Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi, mana-mana orang yang main judi ya, seakan-akan dia meletakkan tangannya itu di dalam pada khinzir dan darah khinzir. Maksudnya najis ni benda tu. Ya, Nabi nak memperumpamakan bahawa benda itu najis dan tidak boleh diambil enteng. Jadi dalam hal ini kita ambil jalan selamat. Tinggalkanlah benda syubhat itu, lebih aula dan lebih baik insya-Allah. Insya-Allah, tinggalkan lebih baik. Dan pandangan A tadi ya, fahaman dia yang dia menolak terus, itu lebih selamat kerana dia menolak terus dan nak ambil yang diyakini. Baik. Satu lagi soalan dari sahabat kita di Facebook dari Nur Badiah Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Permainan kanak-kanak kat kedai yang masukkan duit dan pusing. Permainan ni saya tahu. Kadang-kadang dapat mainan, kadang-kadang kosong. Adakah termasuk dalam judi juga ke Ustaz? Katanya. Terima kasih kepada sahabat kita Puan Nur Badiah Abdullah atas soalan yang ditanyakan. Selalu pun ada juga yang ambil anak patung tu kan. Letak RM1, gerakkan, ambil anak patung tak dapat, jadi masuk lagi. Jadi, itu macam mana tu? Silakan. Jadi dia dua situasi saya nak bagi. Ya. Tuan-tuan tengok konsep. Dia nak tahu judi tak judi, tengok pada konsep. Konsep judi ni dia untung sebelah pihak, rugi sebelah pihak. Itu judi. Mudah, konsep umum lah tu. Sekarang ni kita ada mainan budak-budak. Dia pusing lah, apalah, semua ni dia panggil, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang disifatkan sebagai judi moden. Macam mana dia orang buat?
Dia buat pusingan, dia bayar. Nak pusing tu kena bayar. Bayarlah RM2. Lepas tu kalau pusing kena nanti, dia akan dapat toys. Budak-budak suka lah tu. Pandai dia orang, dia letak toys. Harga toys tu tak tahu berapa ringgit. Mungkin 5, mungkin 10. Tengok kat situ harga dah tak jelas dah. Harga toys tu mungkin dah RM10. Bayar RM2, kita pusing. Pusing! Mat! Pusing. Tak dapat apa-apa. Bila tak dapat apa-apa, siapa rugi sekarang? Yang pusing. Yang pusing rugi. Betul tak? Betul. Okey. Maknanya, itu judi. Walaupun mainan kanak-kanak. Pusing mat, bayar lagi RM2. Pusing mat. Pusing, tap kena pada pada toys yang harga RM25. Bayar RM2 dapat RM25. Siapa rugi sekarang? Penjual. Pemilik lah. Pemilik toys lah kan. Maka kat situ dah judi juga. Saya dapat pun saya judi, dia dapat pun dikira judi juga. Jadi tak boleh. Ini semua benda-benda yang tak sepatutnya kita ambil. Kan ada tuan-tuan tengok yang pergi tu letak RM1, kita boleh kena ambil berjaya. Tu tak boleh. Semua tu tak perlu terlibat main lah, senang. Yang kedua, ada satu mainan, macam mana tau, dia letak jongkong emas. Oh, yang ambil tu. Dia bawa keluar. Kreativiti mengeluarkan jongkok emas. Tak bayar 1 sen pun. Masuk ke tangan. Try, angkat. Oh, orang buat macam-macam. Tak dapat. Ada yang keluar. Dapat bang. Harga jongkong emas tu RM120,000. Keluar dia. Kebetulan tangan dia Tuhan bagi kecil kan. Menang. Dapat. Itu tak ada masalah. Sebab dia tak ada letak apa-apa kan? Tak apa-apa. Ya. Memang mungkin orang yang letak emas tu, dia nak promosi produk ke benda, wallahualam lah kan. Tapi memang dia dah niat sedekah lah. Ataupun dia niat hadiah lah. Pihak syarikat dah niat hadiah, siapa yang boleh keluar, tu hadiah untuk dia. Tak apalah. Kan? Wallahualam. Terima kasih Datuk untuk pencerahannya. Yalah, risau juga kita kan. Dari kecil lagi sudah pun belajar bagaimana berjudi, letak 20 sen, pusing, tengok-tengok tak dapat, letak lagi tak dapat. Dulu masa saya kecil-kecil ni Da'i, ingat dulu balik main mesin tu. Kita dulu zaman dulu mana ada mesin. Dulu yang di dalam tu dia ada nombor. Kecil-kecil je. Faham. Di mesin dia cabut. Dia akan letak lah. Dia ada 100 nombor. Kita pilih 1 sampai 100. Dia kecil-kecil cabut satu. Satu tu 10 sen. Cabut 1 10 sen. Bayangkan dia letak 5 je hadiah. Ada pistol, ada apa lagi? Ada pistol, ada topi, ada spek mata. Kita nak spek, aku nak spek. Tapi kena tarik daripada 1 ke 100 nombor. Tak tahu yang mana satu. Tak tahu. Banyaklah. Saya habis 50 sen. Tak dapat apa pun. Habis dia belanja sekolah. Dulu pun terlibat juga. Dulu kita tak tahu budak-budak. Betul. Kan darjah 1, darjah 2. Balik mana? Balik sekolah agama. Zaman dulu jahiliah itu. Zaman jahiliah. Bila dah belajar ni baru tahu. Ya Allah, rupa tu judi. Jadi sekarang jangan main lagi. Haram hukumnya. Wallahualam. Betul. Nampak permainan ya, tapi sebenarnya di sebaliknya ada unsur perjudian walaupun 10 sen. Baik. Okey, itulah yang kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan hinanya judi, tetapi sebenarnya banyak lagi kita akan kongsikan sebentar lagi, tetapi saya nak beritahu yang kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika dan kita sambung 30 minit di TV9. Dan yang paling penting adalah kita hari ini nak menyampaikan kepada anda semua sambil kita nak mengetahui untuk diri saya sendiri ya, berkenaan dengan bagaimana hinanya permainan ataupun perbuatan judi ini yang melibatkan pertaruhan untung.
Dan rugi itu kadang-kadang untungnya satu pihak sahaja, yang lagi satu pihak akan mengalami kerugian. Itulah namanya judi, dan kerana itulah ditegah dalam agama sekeras-kerasnya, jangan libatkan diri. Sekali menceburi akan ketagih selamanya. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Rosdin Samah. Assalamualaikum. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah kaedah muhallil boleh diguna pakai dengan tujuan untuk menghalalkan sesuatu yang pada asalnya adalah judi? Dan soalan yang kedua, adakah seorang isteri boleh menaruh perasaan benci terhadap suaminya yang seorang kaki judi? Terima kasih Tuan Rosdin Samah atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Datuk. Silakan. Dia benda yang Allah haramkan, judi, arak, tidak ada jalan untuk kita halalkan. Tak kisahlah nak guna istilah muhallil ke apa ke, tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, judilah. Ma'adda ila al-maisir fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa kepada judi, hukumnya haram. No compromise kat situ. Begitu juga dengan arak. Ya, kalau dah memang ia haram, memabukkan, hukumnya haram. Tak boleh cakap apa dah. Jadi tak boleh kata kita nak tukarlah, kita nak ubah daripada arak tu sekarang ni, kita nak jadikan ia cuka. Tak boleh. Sebab asalnya daripada arak. Jadi kena ingat, al-aslu baqa' makan. Asal hukum itu balik pada asal dia. Asalnya arak, maka hukumnya arak. Kalau asalnya judi, maka hukumnya judi. Hukumnya haram. Satu. Nombor dua, bolehkah seorang isteri mempunyai sifat benci kepada suami yang kaki judi? La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Nabi SAW telah pun jelaskan kepada kita. Tidak ada ketaatan selagi mana ia membawa kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ni kita tak boleh nak sayang suami kita ni yang kaki judi. Dan fitrah seorang isteri, dia takkan suka suami yang kaki judi. Takkan. Kalau Allah benci, maka kita orang Islam kena benci. Okey? Jadi sekarang ni, adakah salah seorang isteri itu benci kepada suami dia yang kaki judi? Pasti dibenarkan. Bahkan dia boleh mengadu perkara ini kepada pihak mahkamah untuk mereka diadili. Itu orang perempuan kena tahu hak dia. Dan dia tak boleh berterusan membiarkan suami dia berjudi, sebab ia akan mendatangkan mudarat pada dia dan juga anak-anak di masa hadapan. Wallahu a'lam. Dan itu untuk yang perbincangan tadi, soalan tadi ya dari Tuan Rosdin Samah, dan seterusnya dari sahabat kita Jai. Baik, katanya, Assalamualaikum. Saya penyokong Barcelona. Okey. Manakala kawan saya penyokong kuat Real Madrid. Dua gergasi bola sepak Spanyol ini bertembung sesama mereka, sesama sendiri. Kami berdua menonton sambil makan dan minum di kedai mamak. Kami sama-sama bersetuju siapa yang kalah akan belanja yang menang. Adakah ini juga unsur perjudian, Ustaz? Walaupun secara suka-suka. Terima kasih kepada sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Ya, Ustaz. Bagaimana? Silakan. Bila ada unsur-unsur perjanjian, perjanjian, benda yang tidak pasti dalam pertaruhan atau pertandingan, maka itu adalah unsur judi. Walaupun dia tak letak duit, walaupun dia tidak letak wang ringgit, dia tak letak nilai-nilai emas dan sebagainya, tetapi dia menjanjikan belanja makan, menjanjikan belanja minum, walaupun hanya roti canai dengan teh tarik, tetap dikira sebagai judi. Jadi itu sebabnya tak payahlah awak nak berjanji macam tu. Belanja je lah terus. Belanja dan niatkan sedekah. Ta'am. Jadi kalau kita nak belanja kawan makan, tak apa, jangan risaulah. Menang ke kalah ke, saya belanja. Saya nak dapat pahala. Dapat pahala. Sebab apa? Memang kita niat nak belanja kawan. Ini niat nak belanja bila kita kalah je. Tak apalah, kalau aku kalah, aku belanja kau. Itulah judi. Simple je. Jadi jangan ada sifat-sifat macam tu. Kita kena ubah cara kita bercakap, cara kita nak belanja kawan, biar istilah itu dapat pahala. Istilah hadiah, istilah bagi makan, istilah sedekah, istilah orang kata apa, belanja kerana Allah, semua ni dapat pahala. Tapi kalau niat dia tak betul dah,
Kalau aku kalah, aku belanja kau. Kalau kau kalah, kau belanja aku. Itu tak boleh. Jangan ajar amalan seperti itu, tak baik. Wallahu a'lam. Baik. Walaupun nampak suka-suka, walaupun nampak suka-suka sambil menonton bola, sambil makan, sambil minum, bila mana kalah ataupun menang, ada salah satu pihak yang kena belanja. Ini satu benda patut dielakkan. Saya sebut sekali lagi, walaupun suka-suka, tetapi unsur perjudian itu bukan satu permainan yang biasa-biasa. Baik, seterusnya soalan di Facebook juga dari sahabat kita Siti Nurbayah. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Datuk. Baik, adakah judi ini boleh disamakan seperti perasaan gian kerana ia boleh membuatkan seseorang itu rasa ingin mencuba lagi selagi ia tidak mendapat kemenangan dan keuntungan dari aktiviti judi itu? Terima kasih sahabat kita Siti Nurbayah atas soalan yang ditanyakan, katanya ketagih, Datuk. Bagaimana? Benar ataupun tidak? Boleh kita katakan begitu, sebab saya pun nak kata, sebab bila sebut pasal perasaan gian, perasaan ketagih, dia adalah unsur dalaman. Ya, betul. Unsur dalaman ni kita kena ada data. Kena buat kajian, kena pastikan benda tu betul ke gian, betul ke dia ketagih. Jadi benda tu perlu dia persepsi yang perlu ada data. Faham. Jadi dalam isu ini saya tak pernah pun berjudi. Jadi tak tahulah sama ada perasaan gian ataupun tidak. Cuma kalau ikutkan apa yang kita duk lihat, kita duk perhati, dengar daripada kaunselor, mereka ada perasaan nak cuba dan nak cuba lagi. Faham. Dengan harapan mereka akan dapat. Akan dapat, dan bila dapat, mereka akan buat apa? Mereka akan bayar hutang-hutang yang mereka rugi sebelum ini. Jadi itu antara sifat keinginan yang tak sepatutnya berlaku dalam diri umat Islam, kerana keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bila kalah, dia nak cuba lagi untuk menang. Tetapi bila mana dia menang, dia nak cuba lagi sebab katanya seronok. Jadi dua-dua pun akan jadi nampak seperti mana ketagih. Nak cuba lagi dan cuba lagi. Baik, pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dan Yasin, saya Tuan. Oh, Tuan Haji Tukenon. Ya, silakan soalan Tuan. Kita dalam cerita yang saya nak tengok Ustaz Syahid. Dalam cerita di Baba Bujang Lapuk, Ibrahim Pes akan berada tipu tu. Jadi dia nak ambil duit orang lah, jadi tipu. Dan dia kata kontak. Tak betul. Jadi adakah kita judi juga ke atau macam mana dia nak dapat duit? Itu saja soalannya Pak. Terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinun atas soalan yang ditanyakan. Walaupun line agak sedikit terputus, tapi saya dapat tangkap soalannya berkenaan dengan dia bagi contoh di dalam cerita Alibaba Bujang Lapuk, yang mana ketika mana ada di baling dadu yang kita tengok siapa yang kena tu. Jadi ada dua di situ, Datuk. Satu unsur penipuan dan satu lagi unsur perjudian. Jadi mungkin boleh diulas sedikit. Silakan. Okey. Memang benar dalam cerita Ramli tu yang jenis siapa yang kena tu kan. Pertama dia ada unsur-unsur perjudian. Sebab apa? Siapa yang dapat nombor sekian-sekian, dia akan dapat apa yang dia nak. Kalau tak dapat, kira dia akan rugilah. Betul. Jadi keuntungan dapat si parang pendek tu lah. Dia lah yang dapat. Sebab apa? Dia yang buat. Siapa yang kena, dia bawa balik duit begitu banyak. Jadi itu perjudian. Yang rugi semua orang yang bagi duit tu. Dia seorang yang untung. Betul. Itu satu. Dah lah perjudian. Nombor dua, penipu lah si parang pendek tu. Sebab apa? Sebab dadu dia semua nombor 6 apa? Nakal betul. Jadi memang cerita P. Ramlee ni hebat. P. Ramlee ni dia mempunyai satu sifat pengkaji yang kita penerbit drama dan juga filem kena kaji perwatakan dan kebijaksanaan P. Ramlee dalam menghasilkan karya. Sehingga hari ni kita tengok tau, dalamnya ada unsur Islami, dalamnya ada unsur nasihat, dalamnya ada unsur keibubapaan, dalamnya ada unsur kemanusiaan, dalamnya ada unsur keganasan. Semua dia ajar dalam tu. Termasuklah dalam isu orang kata apa, perjudian ini tetap dijelaskan kepada kita bahawa benda itu sebenarnya tidak menguntungkan, dan dia mengajar kita falsafah di sebalik apa yang berlaku itu. Dadu yang sama, sebenarnya penipuan boleh berlaku di peringkat
pemilik perjudian. Pemilik tempat perjudian. Jadi mereka boleh buat apa saja. Jadi itu sebab kena beringatlah. Macam alat-alat main baling dadu dekat yang benda bulat tu kan. Benda boleh buat. Kalau tengok cerita apa pemain-pemain yang tu dia orang ada cara untuk nak stopkan dadu dan sebagainya. Wallahu alam. Itu kerisauan dan nasihat juga pada kita supaya walaupun banyak kali sebenarnya penipuan itu datang dalam kehidupan, tetapi kita tetap juga terkena. Mungkin itu salah satu daripada nasihat daripada sudutan filem tadi. Baik, kita berehat seketika, kita sambung seketika nanti kembali selepas ini bersama Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jom kita kembali untuk meneruskan perbincangan kembali kita untuk mengupas dan ambil soalan-soalan dari penonton semua yang bertanyakan soalan kepada kita. Sebenarnya banyak soalan yang ingin kita jawab, tetapi kita ambil untuk penonton-penonton bagi soalan-soalan yang kena dengan perbincangan kita dan sesuai untuk kita jawab kena dengan isu semasa. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita ya, Nur Ashikin. Baik, kita bacakan soalannya. Assalamualaikum. Permainan kutu. Adakah permainan kutu dibolehkan dan duit simpanan kutu tadi diberi mengikut giliran dikira judi? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Dan satu lagi dari sahabat kita Abdul Razak Hassan, katanya ramai sekarang golongan muda mahupun tua suka main kutu. Contohnya kutu untuk beli barang elektrik dan sebagainya. Kononnya cepat dapat barang. Adakah ini dibolehkan dalam Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada dua sahabat kita, Tuan Ashikin dan Tuan Abdul Razak, atas soalan Puan Nur Ashikin dan juga Tuan Abdul Razak atas soalan yang ditanyakan tentang kutu bergilir dapat duit itu ikut giliran. Jadi bagaimana itu? Silakan. Dia kalau kita tengok konsep kutu ni, dia adalah konsep kita letak duit atas dasar nak dapat barang. Ya, faham. Ya, kita simpan duit. Dia panggil simpan duit. Kawan tolong simpankan. Begitu. Jadi kalau katakanlah kita main 5 orang, kita nak beli apa? Saya nak beli gadget ni. Yeah. Dengan harga RM4,000. Okey. Jadi saya kena menabung. Sama ada saya menabung seorang ataupun menabung, kalau menabung seorang ni dia akan jadi masalah, kadang-kadang simpan, kadang terlepas, kadang tak bayar. Tapi kalau kita menabung dengan orang, kita buat ramai-ramai, grup kita 5 orang untuk beli benda tu, kita letak seorang RM1,000 dalam masa 5 bulan kita akan dapat. Faham betul. Sorry, kalau 4 orang lah, kalau 5 orang kita letak harga RM5,000, main 5 orang. So kita letak RM1,000, bulan ni RM1,000. Simpan. Sebab nak beli ni. Bila nak pakai, kita akan bincang sama-sama 5 orang tu. Siapa orang pertama dapat? Orang pertama bayar, orang pertama kata, saya okey, kita bagi da'i dulu. Saya orang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Semua dah dapat nombor dah. So, mana saya akan dapat orang yang ke-5. Faham. Okey? Orang maksudnya lepas 5 bulan saya dapat. Okey? Jadi sekarang ni saya kena menyimpan. Kalau saya simpan sendiri pun 5 bulan juga saya dapat. Kalau saya main kutu pun saya 5 bulan juga. So saya letak akad saya nak menyimpan dan membeli. Kita berkongsi-kongsi rezeki lah ya, dengan kawan-kawan untuk sama-sama dapat barang yang kita nak beli. Confirm beli benda yang sama je. Okey, kita letak RM5,000 semua dapat. Maka itu tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya, saya orang kelima, da'i orang pertama. Da'i dapat, da'i cabut. Itu haram. Tak tahu pergi mana. Tak tahu pergi mana. Hilang daripada radar. Itu tak dibenarkan. Sebab apa? Awak telah memungkiri janji dan awak telah membatalkan akad yang asal. Akad asal ialah kita sama-sama, kalau da'i dah dapat RM5,000 pun, dah dapat gadget ni RM5,000, bulan pertama, da'i tetap kena bayar sampai bulan yang kelima. Begitu. Faham? Baik, kiranya dia tidak ada unsur perjudian lah dalam tu ya. Tapi boleh jadi perjudian. Ada. Macam mana tu? Boleh jadi perjudian jika kita letak RM5,000, seorang RM1,000, seorang RM500, seorang RM200, tak kisahlah. Tapi barang tu akan dibeli mengikut nasib. Itu tak boleh. Mengikut nasib. Tak boleh. Ikut nasib. Okey, bagi kita ada jumlah duit yang terkumpul RM5,000. Jadi beli nanti kita akan tentukan. Tak boleh. Itu gharar.
rubun fahish, semua adalah sifat-sifat yang tak elok ni. Kayaknya barang tu mesti barang yang sama. Barang yang sama, ada barang yang sama ataupun bagi Sama duit cash. Okey. Tak ada masalah tu. Okey, baik. Yang penting nilainya sama, barang tu jelas. Jangan sampai tak Nilainya jelas. sama, barangnya jelas. Kalau pun tak nak bagi barang, bagi cash. Yang seperti mana yang dipersetujui. Itu yang penting. Nak main kutu tapi kena tahu dia punya cara dan juga apa yang perlu kita jaga supaya tidak terjadi perkara-perkara yang melibatkan dosa. Ya, baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Izara Zulaikha. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Bagaimana bagi yang terdesak lebih-lebih lagi dalam melibatkan nyawa? Apakah seseorang boleh mengambil duit judi itu sebagai alat untuk digunakan untuk perkara dalam keadaan terpaksa kerana tiada cara lain untuk dapatkan duit dengan kuantiti banyak dan cepat? Ini kerana telah meminta bantuan namun tidak dapat seperti yang dikehendaki. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih sahabat kita Izara atas soalan yang ditanyakan. Terdesak, boleh tak pakai juga duit perjudian ataupun pergi main judi? Terdesak. Silakan Datuk. Ad-darurah tubihul mahzurat. Benar dalam kaedah jelas menunjukkan dalam keadaan darurat benda haram itu boleh buat. Faham. Tetapi bukannya benda haram yang tak jelas. Macam makan khinzir. Ketika darurat dibenarkan, tetapi makannya kadar yang sedikit. Dan makan daging tu mengenyangkan ketika darurat. Tapi kenyang yang hilangkan sabdu ramqi, menghilangkan kebuluran. Itu je. Lebih itu tak boleh. Tapi kalau minum arak ketika dalam dahaga yang teramat, para ulama kata itu tak tidak menghilangkan kemudaratan, bahkan menambah mudarat. Sebab minum arak ini mendahagakan lagi. Memabukkan. Mendahaga, dia tak hilangkan dahaga. Jadi tak boleh dikira sebagai haram yang dibenarkan. Sama juga macam judi. Judi ni bukan haram yang boleh dibenarkan ketika darurat. Masa kita tak ada duit, kita tak ada duit langsung ni. Tak ada duit. Jadi ada tak jalan darurat untuk dapatkan duit? Tak ada. Awak kena pergi jumpa baik pusat zakat, lembaga zakat, jumpa orang-orang kaya, minta bantuan mereka. Mereka akan bagi dalam bentuk sedekah atau hadiah atau beri makan. Tapi kalau kita pergi berjudi sebab tak ada duit, maka hukumnya haram. Walaupun benda tu haram, ada orang kata, Ustaz, kalau dalam keadaan darurat kita boleh guna benda tu. Tak boleh. Kaedah tu tak boleh guna untuk judi. Judi tak dibenarkan kerana ia tidak mendatangkan kewangan. Ia tidak mendatangkan keuntungan. Tetapi kemungkinan besar mendatangkan kemudaratan. Tak jelas. Tak boleh diyakini. Tapi kalau kamu pergi minta dengan pusat zakat, seorang-kurangnya adalah duit untuk beli susu tu adalah. Beli lauk tu adalah. Takkan dia orang, kalau dia orang nak bagi pun dia ada tempoh kan. Jadi mungkin orang yang jaga kaunter tu dia yang bagi duit dia. Niat sedekah, maka dapat duit confirm. Itulah darurat. Dibenarkan darurat. Mudah cerita, meminta derma atau meminta daripada orang ini hukumnya haram. Tanpa sebab. Suka saja minta duit. Tak boleh. Nabi kata tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang mengambil. Bahkan di akhirat, orang yang suka minta-minta duit orang ni jatuh habis dia punya muka dia ni depan Allah Ta'ala, tinggal tulang dia, kulit dengan tulang, sebab malu depan Allah sebelum dia melempar dalam neraka. Tapi ingat, dibenarkan meminta sedekah bila dalam keadaan darurat. Masjid tak cukup duit, boleh minta duit. Kita orang fakir miskin, tak ada duit langsung nak makan dan minum ni, boleh dibenarkan untuk minta zakat, minta sedekah dan sebagainya. Bukannya dengan berjudi dan mengambil hasil judi untuk dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Itu bukan jalan penyelesaian sebenarnya bila mana terdesak nak pakai duit ataupun memerlukan keuangan yang dalam kuantiti yang banyak, tetapi menceburkan diri dalam bidang perjudian, maka itu bukan menyelesaikan masalah tetapi menambahkan kemudaratan dan keburukan. Itu patut kita fahami. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Baik, Assalamualaikum. Soalan saya ada dua. Yang pertama, bagaimanakah caranya untuk kita menasihati orang yang terdekat dengan kita daripada berjudi? Dan soalan yang kedua, adakah doa atau zikir tertentu untuk kita berikan kepada mereka yang ketagih judi? Ya, baik.
Silakan Datuk. Terima kasih sahabat kita. Bagaimana kita nak menasihati orang yang suka berjudi? Pertama, dekatlah dengan mereka. Ya. Bila kita rapat dengan mereka, kita tahu apa masalah dia sebenarnya. Nombor dua, sentiasa memberikan nasihat. Ya. Maknanya macam mana nasihat? Kita kena sentiasa, pertama mendekati, yang kedua kena sentiasa mengulangi nasihat-nasihat menghalangnya daripada melakukan perjudian. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah dah bagi tahu dah. Kita kena sentiasa menyuruh dia untuk berhenti daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla ini. Nombor tiga, ya, kalau dia tak dengar juga nasihat daripada kita, perlu buat sesuatu, iaitu meninggalkan orang seperti ini. Nanti dia akan jadi insaf. Dia kata, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tak nak kawan dengan aku? Dia akan jawablah. Dia akan kata, saya tak boleh berkawan dengan awak kerana awak terlibat dengan perkara yang haram. Sedangkan saya dah nasihat, awak masih lagi berkekalan dengan perkara yang haram ini. Jadi dia akan insaf disebabkan kawan-kawan tinggalkan dia. Itu salah satu teknik ataupun kaedah metod dakwah kepada mereka yang tegar melakukan judi, ya, dalam hidup mereka. Jadi adakah amalan-amalan zikir? Ya, betul. Dia ada amalan-amalan zikir ni sebenarnya banyak. Bila kamu amalkan zikir-zikir yang Nabi ajar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau baca, amalkan zikir-zikir ini saja, amalkan selawat kepada Nabi SAW, hati dia akan tenang, hati dia akan jadi akan ingin untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi itu sebabnya hidayah itu milik Allah. Kita kena sentiasa bagikan dia tips, bagikan dia penawar, bagikan dia kaedah untuk dia berubah. InsyaAllah Allah akan bagikan hidayah kepada orang-orang seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya, nasihat dan juga doa yang boleh kita amalkan, dan zikir-zikir. Jadi itulah, bila kita sebut saja berkenaan dengan hinanya judi, bukan saja kepada anda kita bawakan tajuk ini, sebenarnya nak berikan kefahaman betapa kena hindarkan, jangan didekati, dan kalaupun pernah menceburi, berniat azam taubat dan jangan kembali untuk masuk ke dalam kancah perjudian tersebut kerana sangat hina dan mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Manfaatnya sebenarnya tidak ada pun. Okey, baik. Jadi jom kita tutup perbincangan kita dengan kesimpulan yang akan diberikan kepada penonton-penonton sebagai nota penting, dan kita tutup nanti dengan doa ringkas. Silakan dulu Datuk untuk kesimpulan. Berkata seorang ulama terkenal dunia, Ya. in kunta turidu an ta'siyallah fa'sillah fi makanin la yarak. Kalau kamu nak melakukan maksiat kepada Allah, lakukanlah maksiat itu di tempat yang Allah tak nampak kamu. Di mana? Maknanya tidak ada tempat melainkan semuanya Allah nampak. Tiada lubang untuk kamu buat maksiat. Maka tinggalkanlah maksiat judi ini, kerana tiada ruang rahmat Allah apabila kita berjudi. Sama ada judi yang bersifat klasik atau judi yang bersifat moden. Maka berhati-hatilah, didiklah anak-anak agar mereka tidak terlibat dengan perjudian. Wa iyazubillahi min zalik. Wallahu a'lam bissawab. Silakan dengan doa Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin ya mujibad da'wat. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. فبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Datuk atas kupasan, perkongsian dan pencerahan pada hari ini. Dan terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita. Jangan lupa esok ya, bersama dengan moderator Da'i Aiman dan ahli panel bintang ilmuwan Datuk Dr. Zahazan Muhammad dengan topik perbincangan pengajian hadis 40 Imam Nawawi urusan agama. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.